Okey, bolehlah Ustaz mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu al-hummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Subhanaka lana ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah aliyul azim. Di pertama selamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia Allah beri masa, kelapangan masa untuk kita bersama-sama menambah sedikit kefahaman berkaitan dengan hari ini kita nak bincang dengan tajuk hikmah sedekah, berkaitan dengan sedekah lah. Jadi terima kasih Puan Laila di atas jemputan pada petang ni, dan insya-Allah saya minta maaf yang pertamanya sebab tak sempat nak menyiapkan slide comel-comel sikit kan. Kalau nak share ni dia jadi nampak tak comel. Jadi insya-Allah untuk kali inilah saya tak sempat nak siapkan slide comel-comel sikit. Tapi jadi kita hari ini akan berbincang, bersembang berkaitan dengan hikmah sedekah seperti mana tajuk yang telah diberikan, yang mana bila kata bersedekah ni dia tak terlepas daripada salah satu firman Allah yang Allah sebut dekat dalam surah An-Nisa ayat 114 hingga ayat 115. Jadi saya lebih kepada fokus untuk ayat 114 yang mana firman Allah berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa may yaf'al zalika batigha mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Allah sebut dalam ayat 114 dari surah An-Nisa yang mana firman-Nya bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan atau pembicaraan rahsia manusia. Bila orang ni bercakap-cakap kan, dia suka bersembang-sembang apa semua tu, tak ada kebaikan, tak ada faedahnya. Okey, seperti mana yang terjadi dalam pembicaraan kita yang pada harian, yang mana tak ada kebaikan. Allah kata kecuali untuk orang yang menyuruh dengan memberi sedekah, illa man amara bi sadaqatin, kecuali bisikan-bisikan ataupun pembicaraan yang mana yang mengajak orang untuk berbuat sedekah, baik sama ada sedekah harta ataupun sedekah ilmu. Macam kita hari ni mana yang kita mampu sedekah harta, mana yang ada ilmu kita boleh sedekah ilmu, ataupun sedekahkan sesuatu yang bermanfaat. Boleh termasuk juga sedekah tu antaranya sedekah ibadah juga yang bermanfaat kepada diri kita sendiri. Contoh seperti apa? Seperti mana kita boleh bertasbih, bertahmid, okey, daripada banyak menyembang cerita-cerita kata yang berlega-lega berkaitan dengan artis semua sebagainya. Lebih baik kita bersedekah dengan cara macam mana? Kita bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah, bertahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, banyakkan selawat ke atas Nabi SAW dan sebagainya. Jadi dalam ayat tu Allah sebut lagi au ma'rufin, ataupun berbuat ma'ruf. Sedekah ni antara lainnya berbuat Allah kata tak ada kebaikan daripada sembang-sembang kosong tu, melainkan yang pertama suruh bersedekah, yang keduanya suruh berbuat kebaikan. Dan termasuk juga dekat dalam sedekah ni tadi adalah antaranya bila kita suruh buat orang buat baik, halang orang daripada buat kejahatan, itu pun antara sedekah kita juga. Dalam ayat ni disebutkan atau berbuat makruf, iaitu macam mana dengan cara kita menyampaikan sesuatu ilmu ataupun kita bagi tahu yang ni elok untuk dibuat, yang kita ajak orang untuk buat kebaikan. Macam hari ni dekat dalam SGR kita buat hari ni ada sedekah secara berjemaah
Kan kita kumpul duit orang ramai semua, kemudian kita belikan seekor kambing, ataupun kalau ada yang mungkin nak bersedekah lembu lepas ni, mana tahu, okey, kita kumpulkan, kemudian cukup satu amount kita sedekahkan dengan niat sedekah. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia, Allah kata. Okey, dan barang siapa yang berbuat demikian, yang pertama bersedekah, yang kedua amar makruf, ajak orang buat kebaikan, dan yang ketiganya mengadakan perdamaian di antara manusia, Allah sebut dalam ayat ni, maka barang siapa yang berbuat 3 perkara di atas tadi kerana mencari keredaan Allah, Allah kata apa? Maka kelak akan kami beri kepada dia, Allah bagi apa? Bagi pahala yang besar. Pahala yang besar, iaitu melimpah ruah, luas, banyak nikmat yang Allah akan bagi. Bukan kata sedekah ni orang cari kadang-kadang dekat dunia, bahkan dekat akhirat pun Allah tambah lagi untuk orang Islam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuzlimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Yang mana dalam hadis tu membawa kepada satu maksud, al-muslim akhul muslim. Ini biasa kita dengar. Tapi hadis ni dia panjang, dia tak habis kat situ. Muslim adalah bersaudara. Tak kira kat mana duduk dia, apa warna kulit dia, apa bahasa percakapan dia. Selama mana dia tu mengucap syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah saudara se-Islam kita. La yazlimuhu wa la yuzlimuhu. Tidak kita menzaliminya dan tidak dizalimi. Tidak kita biarkan dia dizalimi. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhkan keperluan saudaranya itu, kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhkan keperluannya. Memenuhkan ataupun Allah akan cukupkan baginya keperluan dia. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Okey, sehinggalah akhir hadis. Jadi dekat dalam hadis ni disebutkan antara salah satu hikmah yang kita nak sembang hari ini, iaitu hikmah sedekah dengan cara bila kita tengok muslim akhul muslim. Bila mana kita kaitkan kita ni bukan kita sekadar kita tahu ahli keluarga kita saja. Bahkan lebih besar daripada tu, maksud keluarga tu dibesarkan. Bukan kita kata setakat abang, kakak, adik lelaki, adik perempuan kita, mak ayah kita, ataupun kalau ada pasangan, mak ayah pasangan, adik beradik pasangan, bukan setakat tu. Bahkan keluarga ni dibesarkan lagi, definisi ni diberi definisi semua muslim. Bahkan bila mana seorang muslim tu ada keperluan, contohnya pada hari ini ada sesetengah negara yang mana memerlukan makanan, kan? Maknanya bila kita membantu dalam bentuk sedekah ni tadi, maknanya kita membantu dia untuk mencukupkan keperluan harian dia, iaitu makan. Dan salah satu hikmah disebutkan dalam hadis ni tadi adalah Allah akan cukupkan pula untuk kita keperluan kita. Dan hinggalah akhir hadis, sesiapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, kurubatin, Allah akan lapangkan kesukarannya pada hari kiamat. Min kurubati yaumil qiyamah. Jadi dalam Quran dan hadis banyak dirakamkan mengenai kelebihan dan keutamaan menghulurkan bantuan dan meringankan kesusahan orang lain. Sedekah ni salah satunya adalah untuk kita meringankan kesusahan orang lain. Contoh pada hari ini kita tengok, ada mungkin daripada kenalan-kenalan kita di sekitar kita yang mana bila kata COVID yang hampir 2 tahun melanda 1 tahun setengah ni, banyak orang kata hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, jadi memerlukan kepada
sedekah ataupun memerlukan kepada mencukupkan keperluan. Jadi di situlah datangnya kita orang yang ada kelebihan dari sudut kewangan, dari sudut harta ni untuk membantu. Jadi setiap amalan baik yang dilakukan dengan niat yang ikhlas, insya-Allah Allah akan ganjari dengan pahala dan termasuk dalam perbuatan memberi dan bersedekah kepada sesiapa yang memerlukan. Okey. Macam punya banyak Allah sebutkan ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada golongan yang gemar bersedekah, termasuklah salah satunya juga selain daripada Allah cukupkan keperluan dia, Allah kata apa? Allah dalam satu hadis disebutkan sedekah juga termasuk kelebihan orang yang bersedekah ni, dihapuskan dosa dia yang terdahulu. Ini dalam satu hadis disebutkan dihapuskan dosanya yang terdahulu dengan syarat dia ada syarat letak kat situ, yang mana orang tersebut menyesali dan menginsafi perbuatan tersebut dengan taubat nasuha. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana maksudnya, demi Allah sesungguhnya kamu telah bertanya kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang besar. Sesungguhnya ia memang mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Kamu menyembah Allah tanpa menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kat sini ayat ni. Puasa itu perisai, sedekah memadam dosa seperti mana air memadam api. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hadis sahih. Itu hikmah yang kedua. Jadi hikmah yang seterusnya yang kita nak sebut bila kita bersedekah ni, antaranya sedekah adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Jadi golongan yang bersedekah ni juga Allah sediakan, Allah beri ganjaran berlipat kali ganda. Allah bagi ganjaran berlipat kali ganda. Yang mana bila setiap kali kita sedekah tu bukan terhenti kat situ, tak. Selama mana, contoh kalau kita beri orang makan, selama mana perut merasa kenyang, selagi itulah pahala kita mengalir. Okey. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 261, Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kata apa dekat dalam ayat tersebut? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, bandingan derma-derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kamasali habbatin, sama seperti sebiji benih, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Jadi setiap satu benih tu ada 7 tangkai. Allah bagi gambaran di setiap benih ada 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ini mengandungi 100 biji, mi'atu habbah. Satu tangkai 100 biji. 7 tangkai bermakna ada 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi setiap yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jadi Allah kata apa? Di setiap contoh kalau kita kata buat perbandingan dengan duit hari ni, maknanya di setiap RM1 yang kita belanjakan, dia akan beranak pinak, boleh jadi pahala kita tu sampai ke 700 pahala. Mudah kalau dosa Allah tak sebut pun dalam Quran berlipat ganda. Tapi kalau pahala ni mudah nak buat tuan-tuan puan-puan. Allah bagi seluas-luasnya jalan nak buat pahala. Buat satu kebaikan, sedekah RM1, boleh dijanjikan Allah sampai ke 700. Tak semestinya 700, bergantung pada
niat tu sendiri bergantung kepada keikhlasan. Maknanya Allah janjikan daripada satu ringgit yang kita sedekahkan tadi tu boleh jadi sampai ke 700 pahala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Allah sebut dekat dalam surah Al-Baqarah, yang mana yang keempat ni hikmah daripada bersedekah. Golongan yang bersedekah juga adalah golongan yang Allah akan beri naungan pada hari akhirat. Dengan syarat, ni pun ada syarat juga. Bukan mudah-mudah dapat. Maknanya dengan syarat dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas ni susah, tuan-tuan puan-puan. Perbincangan bab ikhlas ni dia panjang dalam kitab-kitab. Okey. Iaitu dengan tanpa tujuan nak menunjuk-nunjuk ataupun riak. Bukanlah kata sedekah RM50 ataupun sedekah RM1 nak kena buat mock check contohnya ke kan. Ini kalau dah RM100, RM1000 pun nak kena buat mock check. Kalau dia sedekah RM10,000 kena panggil stesen televisyen pula kan. Nak buat liputan. Kita tak nak macam tu. Apa yang kita sedekahkan kalau boleh kita nak sorokkan. Tu sebab orang kata sedekah bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Kan? Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Kan? Apa yang kita sedekahkan tadi. Maknanya contoh kalau ada dompet kita tu, kita buka, mana yang tertarik tu itulah dia. Kan? Dia ada satu kisah. Ni waktu kenangan waktu zaman saya belajar dululah. Sahabat-sahabat ni, kami ni di Mesir waktu tu banyaklah biasanya bila turun bas pergi kuliah ataupun balik daripada kuliah ni akan ada anak-anak kecil yang datang, dia akan minta nak makan. Dia kata minta RM1 nak makan. Minta RM1 nak makan. Kebetulan kami ni pelajar-pelajar Malaysia waktu tu baru dapat sumbangan ataupun baru dapat beasiswa. Jadi kami baru keluarkan duit tu daripada dolar tukar kepada duit kita panggil kat Mesir ni Junaih ataupun orang Arab Mesir dia panggil genih. Okey, kita tukar kepada duit genih. Sekarang ni kaya. Adik-adik yang ada kat sana ni kaya sebab duit genih ni terlampau, jadi bila tukar $1 tu banyak sangat. Tapi harga makanan pula lah melambung. Harga makanan dia melambung kat sana. Jadi berbalik pada kisah tadi, sahabat saya ni baru tukar duit. Kemudian duit yang ada dekat dalam dompet dia tu kebetulan waktu tukar dia tak ada duit kecil-kecil. Dia tak ada fukar. Fukar ni kita sebut duit pecah. Duit pecah yang RM1 tu tak ada. Yang ada dalam dompet dia semua duit RM50. Kita ibaratkan duit RM50 ataupun 50 genih, 50 genih. Jadi waktu dia jalan-jalan tu bila sampai anak-anak kecil tu dia kata mafish fukar, tak ada duit kecil. Dia kata nak sedekah tapi tak ada duit kecil. Yang menariknya balasan daripada anak-anak kecil ni tadi, tak apa, kau bagi apa yang ada dalam dompet kau. Jadi apa sahabat saya buat ni tadi? Saya tahu dalam dompet dia tu semua duit RM50. Apa dia buat? Dia tarik dompet dia, tarik selai, dia bagi, dia jalan laju-laju. Dan saya yang duduk sebelah dia tu, walaupun kita tak nampak apa yang dia hudur, tapi kita tahu sebab kita pergi tukar duit dengan dia dan kita dapat bilangan yang sama lebih kurang. Cuma kebetulan rezeki saya waktu tu saya ada duit kecil semua. Saya dah tahu dah berapa bilangan yang dia bagi, berapa yang dia bagi kan. Jadi saya kata ikhlas tak tu? Dia kata ikhlas lah tu kan. Itu antara kisah yang kata yang saya teringat berkaitan dengan sedekah waktu belajar dulu. Jadi kita nak buat macam tu. Soalannya apa yang kita tarik keluar daripada dompet kita itu ikhlaslah kita nak bagi. Kalau hari ni maknanya dalam dompet tu mungkin ada RM60. Nak bagi sedekah tiba-tiba tertarik RM50. Orang kadang-kadang dia tolak balik masuk. Dia tarik yang RM10. Tapi apa yang kita nak hari ni kita cuba untuk ikhlas, mana yang tertarik kat tangan kita tu itulah yang kita keluarkan untuk sedekah. Mudah-mudahan Allah balas. Dan kita ingat hikmah yang Allah bagi salah satunya adalah setiap daripada sedekah yang kita bagi tu ada kebaikan dia. Dan salah satunya Allah bagi juga golongan ini akan mendapat naungan Allah seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 271 dalam firman Allah yang bermaksud kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh. Maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh. Jadi contoh yang baiklah untuk orang tengok. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu,
serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Ada dua dapat. Sedekah terang-terang boleh, tapi kita nak jadikan contoh, maknanya bila kita keluarkan tu, ada kalau kita berjalan dengan kawan kita pun terasa macam nak keluarkan jugalah. Bagi walaupun dia bagi sikit kan. Tapi bila kita bagi sorok-sorok tu, Allah bagi dua lagi. Okey. Yang keduanya apa? Allah kata, Allah hapuskan dosa juga. Hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi dalam bab sedekah ni, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Contoh terbaik dalam amalan bersedekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam seringkali boleh kata setiap waktu pun memberikan makanan kepada golongan miskin. Kita tahu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan sahabat, ada pada satu ketika tu sampai sahabat tengah buat kerja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat terdengar bunyi ada gemesit ataupun ada kita panggil geseran, bunyi geseran yang datang. Contoh macam bunyi batu yang bergeser-bergeser datang daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah terkejutnya sahabat-sahabat bila tahu, saya sebab sikit cerita ni. Bila tahu Nabi ni nak katanya sampai satu tahap untuk tahan lapar, Nabi letak ikat perut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Dengan batu. Sampai ke tahap tu sekali. Tapi dalam masa yang sama, Nabi tak pernah lokek apa makanan yang ada, itu yang akan diberikan kepada orang. Okey? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam memang suka memberi makanan kepada orang miskin. Kan? Bahkan umat Islam digalakkan untuk memberikan sedekah dan menginfakkan harta kepada golongan yang memerlukan serta tidak meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim yang mana bermaksud, salah seorang daripada kamu yang keluar pada waktu pagi lalu memikul kayu di atas belakangnya untuk dijual, lalu dia mengeluarkan sedekah sebahagian daripada jualan kayu dan dengan baki wang itu dapat mencukupkan dirinya sehingga dia tidak perlu meminta kepada orang lain, adalah lebih baik baginya daripada meminta kepada seseorang yang tidak pasti sama ada diberi ataupun ditolak. Demikian itu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulai dengan orang-orang yang ada dalam tanganmu. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Okey. Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah kamu pada waktu siang ataupun satu hari keluar untuk pergi mencari rezeki, yang mana dengan rezeki tersebut, kalau kita hari ini yang kebanyakan kita makan gaji bulan, contoh macam saya sendiri makan gaji bulan, maknanya bila cukup bulan, ada bahagian yang kita bahagikan daripada pendapatan kita tersebut. Itu sebab kita selalu dengar orang kata, di setiap harta yang kita dapat tu, ada bahagian milik orang lain. Salah satunya sedekah lah. Selain daripada zakat. Okay. Selain daripada zakat, harta kita tu ada juga bahagian untuk kita sedekahkan. Jadi pada hari ini kita sama-sama kena bermula untuk pastikan ada satu portion ataupun ada satu bahagian daripada harta yang kita dapat untuk kita sedekahkan. Kalau dijadikan amalan bulanan lebih baik. Contoh pada hari ini kalau kita nak infak makanan, mungkin dekat SGR kita buka hari ini RM50 untuk satu bahagian kambing. Jadi RM50 pada setiap bulan. Memang kita dah target setiap bulan aku akan pastikan ada portion yang kita tolak tepi untuk bagi sedekah orang makan. Kita nak pergi belikan makanan, nak sampaikan ke orang dalam situasi COVID pandemik ni, kita pun takut-takut. Kan? Jadi salah satu tempat yang kita boleh bagi, ni kita beri ruang kepada tuan-tuan puan-puan semua untuk bersedekah. Okey, kita beri makanan kepada orang yang memerlukan. Okey, Nabi kata, kita balik kepada hadis tadi, maknanya bila kata kita keluar mencari duit,
cukup bulan ataupun cukup hari dapat rezeki tersebut, dapat duit tersebut, kita infakkan ataupun kita sedekahkan sebahagian daripada harta tersebut kepada orang lain yang memerlukan, dan bukan kita kata sedekah tu sedekah habis terus. Tak tuan-tuan puan-puan, sebahagian sahaja. Dan bahagian yang lain tu untuk kecukupan diri kita dan juga ahli keluarga kita, supaya kita pula tak meminta-minta. Okey, maka Nabi kata demikian tangan yang di atas, tangan yang memberi. Tangan di atas ni Nabi maksudkan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang meminta. Okey, itu dalam satu hadis. Jadi amalan sedekah ni selain daripada perkara yang disebutkan sebelum ni, selain daripada itu amalan sedekah juga dapat menyucikan hati kita. Okey, dia dapat sucikan hati kita. Cara ni macam mana? Dia akan buang sifat mazmumah, buang sifat terkeji, buang sifat ananiah, buang sifat kita rasa keduniaan, sifat apa lagi? Materialistik. Jauhkan kita daripada sikap bongkak, rasa sombong. Dan yang paling penting sekali, jauh daripada sifat kedekut. Jauh daripada sifat kedekut. Sifat asyukha. Sifat asyukha ni disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Allah kata 2 kali asyukha dekat dalam Quran. Jadi sifat ni yang kita tak nak ada dekat dalam diri kita. Jadi daripada bila kita dah buang sifat terkeji tadi, contoh sifat apa? Sifat rasa keduniaan, sifat rasa materialistik, tak salah nak beli contoh kereta yang hebat-hebat semua, tak salah. Jika ada keperluan, tak salah contohnya kita nak beli rumah yang hebat-hebat rasa, tak ada masalah. Tapi kena pastikan di setiap harta kita tu kita dah tolak ke tepi satu bahagian untuk orang lain. Sebab apa? Biar kita rasa bersyukur. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat kepadamu. Itu Allah sebut dalam Quran. Allah janji. Maknanya setiap rasa syukur. Contoh bila kita dapat harta, macam mana rasa syukur tu? Antaranya adalah dengan kita bersedekah. Selain kita membayar zakat, maknanya antaranya kita sedekah. Setiap bulan kita tolak satu portion, ataupun di setiap hari yang mana kita dapat pendapatan, kita dapat bayaran untuk kerja yang kita buat tu, kita tolak satu portion untuk disedekahkan. Okey. Jadi untuk akhirnya tak rugi orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah ni dia tak pernah rugi. Orang yang bersedekah ni tak pernah miskin. Tak pernah lagi setakat ni kita dengar bersedekah, melainkan kalau dalam cerita P.Ramlee itulah. Dalam cerita P.Ramlee tu dia suruh penyamun yang datang untuk menyamun, itu lain cerita. Memang betul-betul miskin. Kan, tapi dekat dalam kata dunia ni tak pernah miskin orang yang bersedekah. Bahkan Allah tambah lagi. Okey. Malah kerugian yang sebenar adalah orang yang terlambat bersedekah. Orang yang melambat-lambatkan sedekah, dia rasa aku ada duit, nantilah aku nak sedekah kemudianlah sikit, tunggu sikitlah. Tunggu nanti COVID habis nantilah baru nak pergi sedekah. Tunggu COVID habis nanti nak pergi beli makanan. Nak bagi kat orang lain makan. Contoh nak tunggu COVID habis, kita pun tak tahu bila. Kan, kita tak tahu bila. Jadi kenapa tak kita ambil peluang yang ada ni, dengan adanya peluang untuk kita beri makanan kepada orang lain, hari ini kita bersedekah daripada sekecil-kecil angka RM50 untuk kita sedekahkan. Jadi dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah sebut, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Okey, belanjakan rezeki yang kami berikan kepada kamu. Allah sebut. Contoh rezeki itu, contoh macam tadilah saya sebut. Bila kita dapat gaji bulanan, kita sedekahkan sebahagian daripada rezeki yang kita dapat tu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli
ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi. Kalau tidak, maka pada saat itu kamu akan merayu dengan katanya, fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, rabbi, laula akhartani, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku, ila ajalin qarib. Alangkah baiknya kalaulah kau lambatkan sikit je waktu mati aku ni ke suatu masa lagi. Maknanya satu hari lagi, ya Allah. Sebab esok nak pergi bagi makanan ke orang cadangnya. Kan bila kita lambat-lambat. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku dapat bersedekah. Ini ayat ni fa asaddaqa, supaya aku dapat bersedekah. Wa akum minas salihin, dan dapat pula aku menjadi daripada orang-orang yang soleh. Sebagai penutupnya daripada ayat surah Al-Munafiqun ni, Allahu. Okey, dekat kawasan kami dan kebetulan rumah Ustaz pun tak berapa jauh, hujan tengah sangat-sangat lebat. Okey, hujan tengah sangat-sangat lebat. Jadi kita hold sekejap tengok apa yang sambil-sambil ni kita try contact Ustaz sebentar sebab memang kalau korang mungkin boleh dengar memang tengah guruh, kilat sabung menyabung. Saya try nak contact. Yes, betul. Dekat rumah Ustaz sebenarnya memang dah lagi awal start hujan. Rumah saya baru sampai, panas. Kat Jeli panas, Alostar redup. Shah Alam memang hujan yang tersangat lebat lah sebenar-benarnya. Okey, sebentar ya, saya tolong checkkan. Recording in progress. Allahu. Okey Ustaz, mungkin ada dua device kot dia bergema. Sama-sama, dekat sini pun hujan memang dah start lebat. Minta maaf asyik sangat tadi dia apa ni, tak perasan apa ni, bateri tak cas rupanya. Okey pasal bateri. Allahu Okey, Akbar. tak apa. Yang duduk Shah Alam yang lain pun memang Kota Damansara pun kata hujan memang lebat. Okey, boleh Boleh. okey, sebenarnya kita pun sebenarnya dah sampai penutup dah tadi tu. Jadi dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ni saya ulang sikitlah, maknanya daripada ayat tadi Allah sebut bila mana kita lambat-lambatkan bersedekah, sampailah kata dalam ayat ni disebutkan sampai masa nanti bila orang yang meninggal dunia ni dia minta dekat Allah, ya Allah, kenapalah kau tak lambatkan sikit ajal aku? Kalau kau lambatkan sikit ajal aku ni, maknanya mungkin sampai ke esok ataupun sampai ke bulan depan, nescaya aku nak pergi bersedekah. Nescaya aku nak keluarkan duit untuk bagi orang makan. Okey. Dan maknanya ini adalah antara penyesalan orang-orang yang melambat-lambatkan sedekah, orang-orang yang mengambil masa untuk kata tidak menginfakkan ataupun tidak menyedekahkan sedikit daripada harta yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi kepada
diri dia sendiri. Jadi bila dah sampai ajal, Allah takkan lambatkan. Ajal ni dah ada tetap waktu. Contoh kalau Allah kata hari ni si fulan binti fulan bin fulan 3:45 minit petang meninggal dunia. Malaikat datang 3:45 minit petang, tarik terus. Tak kira tengah buat apa. Jadi tuan-tuan puan-puan, ambil masa yang ada selagi mana sempat, selagi mana ada waktu untuk kita bersedekah. Jangan pernah sia-siakan setiap saat yang ada untuk kita terus bersedekah. Jadi cukup sekadar tu untuk hikmah bersedekah. Ada beberapa perkara yang kita dapat hari ini daripada hikmah bersedekah. Antaranya kita membantu saudara se-Islam kita yang memerlukan. Kemudian selain daripada itu, Allah ganjari setiap perbuatan ataupun setiap sedekah yang kita buat tadi, setiap RM1, kita buat perumpamaan ya, setiap RM1 tu Allah boleh bagi pahala sehingga ke 700 pahala ataupun 700 kebaikan. Okey. Dan tidak setakat tu, Allah kata setiap sedekah tu dekat dalam hadis Allah sebut, dekat dalam hadis Nabi SAW sebut, sedekah mampu untuk memadamkan dosa. Seperti mana air memadamkan api. Dan juga Allah sebut juga ganjaran yang berlipat ganda untuk orang yang suka bersedekah. Begitu juga untuk orang yang bersedekah ni, Allah kata dapat membuang ataupun menyucikan hati, membuang sifat-sifat mazmumah, sifat rasa ananiah, iaitu sifat rasa ini duit aku, harta aku, ini kepunyaan aku, tak ada untuk orang lain. Sifat yang lain-lainnya seperti sifat kedekut, yang mana Allah sebut ada 2 kali Allah sebut dekat dalam Al-Quran. Sifat rasa keduniaan, sifat materialistik dan lain-lain sifat mazmumah. InsyaAllah cukup sekadar tu. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada Puan Naila. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu yang mana kebanyakan daripada kami tidak adalah okay, atas latar belakang pendidikan kami yang memang bukan background pengajian Islamik. Jadi bila ada perkongsian macam ni daripada Ustaz, memang kami sangat-sangat hargai. Dan saya suka kongsikan kepada ahli-ahli SDR semua. Dalam SDR ni macam-macam lah. Saya tak nafikan dalam SDR ni memang kita berbisnes. Tapi Alhamdulillah Allah telah lorongkan kepada kita peluang untuk kita menggunakan network kita menggunakan kelebihan bisnes yang kita ada tu untuk sama-sama membuka ruang untuk orang lain melaksanakan ibadah. Yang mana melalui Sumayah Korban kita ada akikah, dan paling terbaru yang mana bulan ni Alhamdulillah kita boleh offer dekat orang untuk sertai program sedekah, kongsi sedekah. Daripada harga asalnya RM450, kita kecilkan. Allah berikan ilham untuk ada yang bertanya kepada kita dan Allah mudahkan kita untuk mendapat jawapan. Daripada bayar RM450, semua orang boleh bayar RM50 sahaja dan terus sama-sama kongsi. Sama-sama kongsi. Dan seperti mana hari ni ceramah yang diberikan oleh Ustaz, mungkin ada beberapa poin yang anda dah pernah dengar tapi anda lupa. Okay, kita lupa sebab setiap hari kita akan busy dengan aktiviti harian. Okay, paling tidak pun kita akan terlalu busy dengan aktiviti menguruskan keluarga lah, menguruskan ahli keluarga, apatah lagi yang mana ada anak-anak kecil. So memang kita sangat busy dan ini menyebabkan kita terlupa. Jadi bila ada perkongsian macam ni, Alhamdulillah kita teringat balik. Okay. Dan sebagai ahli-ahli SGR dan juga mungkin yang menonton ni adalah bukan ahli SGR tapi orang awam. Okay. Sebagai ahli SGR, kita ada, pada saya kita boleh gelarkan itu sebagai tanggungjawab lah. Sebab kita ada peluang untuk mengajak orang bersedekah. Kita ada peluang untuk mengingatkan orang tentang kelebihan bersedekah. Alright. Jadi menjadi tugas kita untuk sentiasa ingatkan orang, okay, bersedekah. Dan walaupun saya pemilih SGR tapi saya tidaklah terlalu sedekah semua ikut Sumayah Korban je. Tak.
Even saya selalu kongsikan dalam grup, sedekah ni macam-macam cara. Okay, you ada duit lebih sikit, sambil-sambil lalu you belikan nasi lebih, bagi dekat Pak Gad, bagi dekat makcik cleaner. Okay, walaupun mereka ni kita tak nampak susah dia, tapi kita tak tahu dia dah makan ke belum. Okay, benda-benda ni orang takkan tunjuk. Bukan semua orang suka tunjuk yang dia tak ada duit, bukan semua orang suka tunjuk yang dia tengah susah, tak. Tapi bila kita ada, kita bagi. Even kalau kita jalan jumpa anak jiran sebelah, bagilah dia roti. Budak tu tak semestinya tengah lapar, okay? Tak semestinya tengah susah. Tapi bila kita bagi roti, time tu dia terus makan. Alhamdulillah, at least dia tak lapar untuk sejam kemudian. Okay? Dan ada, of course ada kelebihan kita di situ insyaAllah. Ada rezeki kita di situ insyaAllah. Dan kita harapkan pahala dan keredaan Allah. Alright. Jadi Alhamdulillah, saya nak baca sekejap komen-komen yang anda tuliskan. Betul, ni bab kata Cik Jah, ya Cik Jah tulis masa Ustaz tengah share tadi. Okay, dengar bab sedekah time rodop hujan rasa sayu. Okay, betul, takut bila dah sampai ajal kita masih lagi duk lengah-lengah untuk kongsi rezeki. Dan pada kita saya nak jadikan ini tanggungjawab kita semua ahli SGR. Sentiasa teruskan mengingatkan orang tentang sedekah. Alright, sebab orang yang busy tu bukan saja kadang-kadang bukan saja dia tak nak sedekah. Cuma dia tak teringat dan dia terlupa. Jadi bila orang duk scroll Facebook, mungkin dia dah penat bekerja satu hari, dia balik, dia rehat, anak-anak semua dah tidur, dia ada masa dia nak scroll Facebook. Jadi dia nampak post anda sedekah. It's okay, tak apa. Kalau dia tak join sedekah korban dengan kita, sedekah kambing dengan kita, it's okay. Mungkin itu adalah pencetus untuk dia ingat, oh aku nak sedekah dekat mak gad office aku lah besok pagi. It's okay. It's okay. Asalkan pada kita kalau ada rezeki kita untuk orang tu join kongsi sedekah dengan kita, then alhamdulillah. Okay, dan kalau kata dia tak join dengan kita, at least ayat anda dekat Facebook, post anda dekat Facebook tu dah mencetuskan. Dia dah mencetuskan memori dia untuk teringat. Oh, okay, nanti insyaAllah nak sedekah. Oh, terlupa hari tu dia pun nak bank in kepada yang lain. It's okay, tak apa. Okay, sebab kita hidup di dunia bukan kita nak kumpul duit saja, kita nak kumpul bekalan akhirat juga. So, share je about sedekah, supaya kongsi sedekah ni you share, sebab kita tak tahu macam mana penerimaan orang. Okay, mungkin dia nak join kongsi sedekah, mungkin juga bila dia tengok tu dia teringat nak sedekah kepada jiran sebelah, dia nak teringat nak share kepada siapa-siapa, it's okay. So kumpul saham akhirat kita dari sekarang. Sebelum meninggal, bukan sahaja kita kena banyakkan bersedekah, kita kena banyak mengingatkan orang. Alright, insyaAllah. Dan saya percaya topik sedekah ni Ustaz dah habis kupas untuk hari ni. Okay, hikmah bersedekah Ustaz dah habis kupas. Jadi saya nak open kepada ahli SGR yang mana mungkin belum tahu Ustaz Azharuddin adalah penasihat syariah kepada SGR. Okay, dan pada anda lah yang mana mungkin dah pernah deal dengan prospek, dengan customer, mungkin menerima soalan yang mana anda pun tak berapa sure nak jawab, sebab benda ni supposedly nak jawab perlukan knowledge on syariah. Jadi saya open untuk mana-mana sesiapa ajukan soalan anda. Boleh on mic ataupun boleh tulis dalam ruangan chat. Kalau dekat chat tu tak apa, nanti saya akan bacakan. Boleh tuliskanlah apa persoalan anda ke, persoalan orang pernah tanya kepada anda ke. Okay, it's okay, mana-mana pun boleh. Dan sementara menanti anda menanyakan soalan, saya nak jawab sikit sebab ada ahli yang tanya. Ramai kenalan anda, dia nak join korban. Dia nak join korban tahun depan. Okay, cuma of course, kadang-kadang bukan semua orang mampu nak keluarkan 450 terus sekaligus. Okay, jadi ada yang tanya, boleh tak kita buat ansuran korban? Okay, bab korban dia melibatkan kemampuan, dan kemampuan tu saya percaya kita boleh cipta. Okay, kita boleh usaha dari awal. So insyaAllah HQ SGR memang akan membuka, kita panggil tabung korban lah. Okay, tabung korban untuk tahun hadapan 2022. Kita akan membuka tabung korban yang mana peserta boleh start bayar sikit-sikit dari sekarang. Mungkin dia dapat gaji bulan ni, dia nak masuk 50 dulu, dia nak masuk 100 dulu. Okay, so boleh, kita akan letakkan sistem yang proper dan kita akan ambil detail, nama peserta, nama ahli mana yang dia deal, dan kita akan set aside. Okay, dalam istilah perakaunan kita akan set aside semua duit tu sebagai liability lah. Sebab semua duit tu bukan kita punya sale lagi. Itu adalah liability sebab kita belum sampaikan lagi. Kita belum lunaskan lagi tanggungjawab kita. Dan pada HQ memang kita nak ni lah.
kita set aside dalam satu account yang lain, okay, supaya proper. So anda sebagai ahli boleh ready kan, okay, boleh ready kan, ceritakan kepada kawan-kawan, siapa yang tak pernah buat korban dan mungkin bila nak buat korban tu rasa terlalu berat untuk keluarkan 450, boleh start dari sekarang. Okay, beban tu kita tanggung bulan by bulan supaya tak terasa lah. Okay, ada soalan daripada Fatin. Saya ada terbaca tentang sedekah subuh. Kita kumpul tiap-tiap pagi di rumah dalam tabung kita dan kita boleh sedekah pada masjid. Okay, Ustaz, bolehkah kita kumpul sedekah subuh lepas tu kita masuk kongsi sedekah dengan duit tabung sedekah subuh tadi? Kiranya dia setiap pagi lepas solat subuh tu normally dia biasanya kalau sedekah subuh ni orang readykan satu bekas kosong kan. Bekas kosong kadang-kadang balang lutsina ke apa dia masukkan, setiap pagi dia masukkan sebab dia nak wujudkan habit dalam diri. Setiap pagi lepas solat mesti ready set aside Boleh duit untuk sedekah pada bersedekah. masjid. Bolehkah kita kumpul sedekah subuh? Lepas tu kita masuk kongsi sedekah dengan duit tabung sedekah subuh tadi. Tak ada masalah, boleh. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Buka mic. Oh, buka mic. Okey, Dah. boleh. Tak ada Alright. masalah pun. Kongsi tabung, satu tabung yang sama kan. Jadi kita dah tahu dah dalam tu berapa untuk pergi ke masjid, berapa untuk yang lain-lain. Tak ada isu. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz sebab menjawab dan terima kasih juga kepada Fatin sebab bertanya. So kawan-kawan yang mungkin tak terfikir lagi about ni, at least dia tahu. Okey. Ni alhamdulillah Kak Ju kata masuk lagi 3 slot kongsi sedekah sambil-sambil dengar ceramah dari Ustaz. Alhamdulillah. So Sumayah Korban memang kita buat kongsi sedekah yang mana orang ramai nak beribadah di Mekah lah. Okay. Nak buat akikah tak buat dah sebab anak sedia ada semua dah buat akikah. Nak buat korban kena tunggu masa. Okay. Bila nak buat sedekah, kalau satu ekor kambing 450 terlalu tinggi pula mungkin lah. Okay. Jadi kita kecilkan, alhamdulillah kita kecilkan serendah RM50 you dah boleh masuk satu nama you. Cukup 9 orang, cukup 9 nama, dah cukup dah untuk sembelih satu ekor kambing. Itu dia. Jadi ahli-ahli SGR memang mereka bekerja dengan bersengkang mata lah sebenarnya sebab nak pastikan nama peserta mereka tulis betul, dah masuk dalam sistem dah betul. Jadi sebenarnya agak, saya faham memang agak mencabarlah. Especially bagi anda yang dah menguruskan hampir 20 ekor kambing yang mana hampir 180 nama. Saya dengar ada yang tidur malam pun lambat, ada yang terus sakit mata, ada yang terus kena pergi bercuti mandi sungai sebab mata dah sakit tengok handphone. Okay? Alhamdulillah, insyaAllah kita doalah supaya masa-masa kita yang mungkin kita terasa okay, agak berat kerja ni, agak sakit mata ni. Okay? Kita doa supaya semua usaha kita Allah ambil sebagai ibadah lah. Okay, memudahkan orang, membantu orang melaksanakan ibadah. Okey, saya rasa tidak ada soalan lagi selepas ini. Jadi insya-Allah kita tangguhkan dulu majlis. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz di atas kesudian memberikan ceramah dan berkongsi ilmu. Okey, alhamdulillah. Jangan saya tengok. Alright. So terima kasih kepada semua. Kita tangguhkan majlis kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.